Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, bersama-sama dengan SME Corp Malaysia Terengganu untuk sesi Pocket Talk. Pocket Talk anjuran SME Corp Malaysia Terengganu, khas kepada semua usahawan-usahawan di luar sana lah, tak kira usahawan di negeri Terengganu ataupun di mana-mana saja di seluruh Malaysia. Baiklah, bersama-sama dengan kami pada pagi ini ialah Encik Khairul Rizwan bin Muhammad daripada syarikat Hello My Time. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Encik Khairul Rizwan ni merupakan pengarah urusan bagi syarikat Hello My Time, di mana syarikat Hello My Time ni ialah merupakan satu syarikat yang berkaitan dengan pembekal digital bagi platform-platform digital yang biasa digunakan oleh usahawan-usahawan ataupun syarikat-syarikat di luar sana. Jadi saya nak memperkenalkan sedikit sebanyak berkaitan dengan speaker kita pada hari ini, Cik Muhammad Khairul Rizwan bin Muhammad, berumur 31 tahun, merupakan pengarah urusan bagi syarikat Hello My Time. Beliau mendapat pendidikan di kampus UiTM, kampus Dungun dalam Bachelor in Marketing. Dan antara pencapaian beliau ialah beliau merupakan pemegang Malaysian Book of Record bagi MyUFM Radio Campus on Air tanpa henti. Malaysia Book of Record debat tanpa henti di UiTM Shah Alam. Debater rupanya. Dan merupakan naib juan anugerah belia negara peringkat negeri Terengganu bagi tahun 2019. Pengalaman beliau juga memang impresif, memang bagus. Merupakan banyak pengalaman bekerja di sektor awam dan juga sektor swasta sebelum ni. Antaranya ialah merupakan eksekutif BDC Bank Islam Berhad. Beliau juga merupakan bekas pengurus pemasaran estetika milik Spa Sdn Berhad dan juga General Manager bagi ERC Manufacturing Sdn Berhad. Jadi bukan calon-calon lah speaker yang kita bawakan pada hari ini. Jadi untuk webinar pada hari ini, topik yang akan kita bawakan ialah topik berkaitan dengan jom digitalkan perniagaan anda sedia ada dalam satu sistem. Okey, untuk pengetahuan anda semua, syarikat Hello My Time ni dia ada menyediakan satu sistem yang dinamakan sebagai MyGo, di mana sistem MyGo ni merupakan sistem yang boleh membantu perniagaan anda dalam untuk mengendalikan perniagaan anda lah, seperti finance and accounting, human resource, sales and marketing, inventory management, reporting, production and project, CRM, ADS, database, supplier dan juga social media. So dia menyeluruh lah bagi sistem ni. Maksudnya dalam satu sistem ni, macam sebelum-sebelum ni, usahawan-usahawan kita dia menggunakan pelbagai sistem yang berasingan untuk kita manage ataupun menguruskan segala jenis yang saya katakan tadilah. Jadi dengan menggunakan sistem MyGo ni, semua perkara yang saya sebutkan tadi, dia diuruskan dalam satu sistem yang mudah lah. So maksudnya dengan sistem tu kita dapatlah menguruskan segala-galanya dengan mudah selepas ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminatlah untuk menggunakan sistem tersebut. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan sistem MyGo ni, nanti kita akan serahkan kepada jemputan speaker kita lah untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Dan saya alu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan sistem ini kepada Cik Khairul. So nanti beliau akan jawablah dan memberi keterangan yang selanjutnya berkaitan dengan sistem ini. Dan saya nak berikan satu berita baiklah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghadirkan diri pada sesi pada hari ini. Pihak Hello My Time dengan berbesar hati ingin menaja dua syarikat yang layaklah dan juga yang laki untuk mendapatkan sistem MyGo ni secara percuma pada hari ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berjaya menjawab dua soalan yang akan diberikan daripada speaker kita. Jadi pada akhir session nanti. Jadi kena tunggu sampai akhir nanti dan dengarlah soalan yang akan diberikan daripada Cik Khairul kepada anda semua, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berjaya menjawab, seramai 2 orang yang akan diambil daripada audiens kita untuk mendapatkan sistem MyGo ni secara percuma.
dengan langganan selama 1 tahun. Okey, saya rasa itu saja brief introduction daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kita punya session pada pagi ini kepada Cik Khairul untuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya jemput Cik Khairul untuk meneruskan sesi ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada yang saya hormati iaitu Encik Rosman bin Zamri, merupakan pengarah SME Corp Terengganu. Dan beliau juga sekarang ni sangat membantulah kita khususnya SME dalam pembangunan usahawan khususnya. Jadi sebab itulah kita adakan program ini bersama dengan terima kasihlah kepada pihak SME Corp kerana menganjurkan untuk program yang seperti inilah. Jadi saya kenalkan dirilah, saya iaitu Muhammad Khairul Rizwan bin Muhammad, pengarah urusan Hello Maritime, merupakan satu-satunya syarikat digital di negeri Terengganu. Kita ada dua pejabat, satu di Kuala Terengganu dan satu di Shah Alam, dan boleh dikatakan satu-satunya team developer ataupun team syarikat digital yang menawarkan untuk kepada khususnya kepada SME, tidak kisahlah mengikut daripada syarikat kecil, sederhana dan syarikat besar sekalipun, semuanya boleh kita bantu untuk mendigitalkan operasi perniagaan mereka. Tapi sebelum tu boleh tengok slide . Okey. Okey, jadi hari ini saya kalau boleh untuk perkongsian dan pendedahan untuk berkaitan pendigitalan ini, kita nak buat secara santai je lah. Okey, ini adalah perkhidmatan di syarikat Hello Maritime. Okey, kita cerita pasal di syarikat kita terus, iaitu kita menawarkan perkhidmatan untuk membuat website lah. Okey, untuk membuat website kita mengikut atas keperluan perniagaan-perniagaan sekarang lah. Okey, orang kata website ni memang dah lama, daripada tahun 1990-an lagi memang orang kata website dah bermula dari industri yang revolusi yang ketiga lagi, iaitu orang akan lebih ramai tertumpu dengan adanya penggunaan internet. Jadi website ni orang kata business profile kita lah. Tapi apa yang kita tawarkan sebelum kita mulakan servis ini adalah kita kaji dulu apa keperluan sebenar untuk pihak SME sekarang ini. Jadi kita ada membuat servis website yang insya-Allah kita boleh siapkan. Kalau dalam untuk website ni hanya paling cepat 2 hari, paling cepatlah ikut atas requirement klien, dan paling lama pun dalam 2 minggu sahaja. Dan website kita mengikut atas spesifikasi seperti mana klien-klien nak lah. Dan yang kedua, InsyaAllah saya akan panjangkan nanti untuk sharing aplikasi, iaitu kita ada juga buat servis untuk aplikasi, dan aplikasi ini sudah pastilah kita akan bantu usahawan untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, untuk memudahkan lagi operasi perniagaan mereka bersama dengan klien dan juga prospek dan customer di App Store dan juga Google Play, iaitu Google Store lah, Android. Dan untuk seperti Cik Rosman sharekan tadi, ini adalah satu-satunya produk kami, iaitu kami mempunyai MyGo, di mana kalau dalam bahasa digitalnya dengan mudahnya dipanggil ERP lah, iaitu Enterprise Resources Planning. Okey, untuk MyGo ni sebenarnya kita buat ni, kita bina MyGo ni semasa PKP 1.0, masa mula-mula sekali negara kita telah mengalami pandemik COVID-19, di mana kebanyakannya banyak syarikat-syarikat khususnya dengan services lah kan, bila berlakunya lockdown, bila berlakunya PKP, jadi bisnes kena off kan. Jadi banyak ramai staff-staff kita terpaksa kita holdkan dulu untuk pembayaran gaji, dan ada, saya faham ada di kalangan kita juga terpaksa berhentikan staff kerana kita tidak mampu menampung kewangan untuk membayar gaji-gaji mereka dan juga overhead kita lah yang sedekala, di mana bila PKP ni berlaku, orang kata services tak jalan kan, sale tak jalan, macam mana kita nak jalankan bisnes kan. Jadi apa yang saya nak share untuk MyGo ni, kita boleh bersedia at least sebab sekarang ni orang kata kita dah di era globalisasi, walaupun kita sekarang ni dalam cabaran pandemik kepada endemik. Walaupun tengah endemik, business going on, tapi apa-apa pun kita tetap kena bersedia. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tak jangka, mungkin orang kata virus COVID ni masa ni je kes dia, apa yang kita tengok
mencecah sampai puluhan ribu kan. Di negara luar macam negara kita hari ke hari boleh cecah sampai 10,000. Kita tak tahu esok lusa macam mana kan. Jadi kita kena sentiasa ambil tahu dan kita kena bersedia dan kita kena memastikan perniagaan kita ni supaya walaupun berlaku apa-apa musibah sekalipun, at least ada backup. Saya pernah ada kawan saya usahawan, memang dia millionaire lah. Tapi dia jatuh masa pandemik COVID-19 baru ni sebabnya servis dia terpaksa tutup. Jadi dia jatuh dan terpaksa ramai dia berhentikan staff-staff dia lah. Jadi apa yang dia fikir dalam bisnes ni, apa-apa yang berlaku, even kalau kita jatuh ke kita naik, mesti kita nak salahkan orang kan. So apa yang dia fikir masa tu, dia tak salah, dia bau muhasabah dan masa tu lah dia fikir orang kata COVID ni adalah satu ujian untuk kita perbaiki apa yang kita tak nampak, apa untuk kita kembangkan lagi akan datang. Dan kita tak perlu salahkan orang. Apa yang kita salahkan diri kita. Dia cakap masa tu kesilapannya adalah dia tak buat backup plan. So backup plan adalah penting untuk dalam bisnes supaya kita bersedia lah even kalau dalam musibah sekalipun dan even kalau sekarang ni kita tengah nak cuba mengubah perniagaan kita slow-slow nak ambil tahu untuk ke era globalisasi lah iaitu pendigitalan. Okey, mungkin boleh next slide dulu. Okey, saya nak share juga untuk Hello Matan juga insyaAllah pada bulan depan kita akan start dengan services untuk Facebook Ads, Instagram Ads. Apa yang terbaru sekarang ni adalah TikTok Ads dan kita ada juga dari segi design template kita boleh tawarkan kepada pihak SME juga untuk mereka mempunyai orang kata ada setengah company dia tak ada staff designer dan mungkin bahan-bahan design tu kita boleh jual lah, kita boleh offer juga kepada orang ramai untuk dapatkan keperluan design. Dan yang paling penting sekali adalah kita ketengahkan juga untuk online language class iaitu bahasa Mandarin, Jepun dan bahasa Arab lah. Ini insyaAllah pada bulan depan. Okey, boleh next slide dulu. Okey, boleh next slide. Okey, maklumat peribadi saya tadi Cik Rosman dah share kan. Ini antara maklumat peribadi lah. Mungkin ada yang baru masuk. So saya memang anak jati Negeri Terengganu dan saya graduan UiTM. Okey, boleh next slide dulu. Okey, boleh next slide dulu. Okey, boleh next slide lah. Okey, jadi itu je lah orang kata mukadimah untuk diri juga syarikat Hello Matan ni lah. Okey, jadi ini adalah orang kata peluang kita lah untuk kita sama-sama dapat ilmu, kita manfaatkan dan insyaAllah sebelum kita mulakan sudah pasti macam biasa saya akan even kalau kita discuss sekali kecil ke event ke memang akan saya start dengan doa lah. Mungkin kita boleh start dulu dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. So ini saya share juga untuk doa pintu rezeki kita. InsyaAllah kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Aku memohon juga kepadamu ya Allah, kau pemudahkan urusanku pagi ini dengan mengadakan program bersama SMEco untuk kita sama-sama dapat ilmu yang baik dan kita dapat manfaatkan bukan saja diriku dan juga pasukanku dan juga masyarakat. Dengan kita perkongsian ilmu ini, kita dapat manfaatkan lagi dengan perkongsian rezeki. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, kau jadikanlah, ya Allah, ilmu ini adalah satu keberkatan, satu kerahmatan darimu untuk aku bekalan dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Rabbal alamin. Okey, itu antara doa kita buka sikit untuk kita supaya insyaAllah apa yang kita dapat ini, yang baik ini adalah daripada Allah SWT. Okey, boleh next slide dulu. Okey, sebelum saya nak share berkenaan dengan MyGo, saya nak buka minda kita secara positif lah. Iaitu kita kena bersedia dalam revolusi yang sekarang ni kita daripada orang kata 300 tahun 300 tahun dah kita dalam industri revolusi daripada 1.0 lagi sehingga sekarang ni iaitu industri revolusi 4.0. Saya nak share sikit lah, ini orang kata side knowledge kita lah. Okey, apa itu industri revolusi 4.0? Iaitu merupakan trend dalam dunia perindustrian yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber.
Itu trend ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia pekerjaan dan juga gaya hidup manusia itu sendiri. Ringkasnya, Revolution 4.0 ni menanamkan teknologi pintar yang dapat dihubungkan dengan pelbagai bidang kehidupan manusia. Maknanya sekarang ni orang kata teknologi 4.0 ni adalah benda yang kita kena pantas, iaitu kita nak merevolusikan bukan saja perniagaan kita tapi kehidupan seharian kita lah, apa-apa sekalipun. Kita tengok sekarang ni kan, orang kata aplikasi makin hari ada je benda-benda baru kan. Bukan saja aplikasi, even budak kecil sekarang pergi sekolah pun dah bawa phone dah pergi sekolah. Dan kita tengok sekali walaupun pandemik COVID-19 berlaku pun at least ada juga perkongsian ilmu itu melalui internet, iaitu kita mengadakan Google Meet dan Zoom dan sebagainya. Ini orang kata nak educate orang untuk supaya semua benda kehidupan seharian kita relate dengan pendigitalan. Okey, boleh next slide. Okey, dalam prinsip reka bentuk industri 4.0 iaitu dari segi, boleh next slide, iaitu dari segi sifat-sifatnya apa dia. Okey, yang pertama sekali adalah kerentangan, iaitu mesin, peranti, sensor dan mampu untuk berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui media internet, iaitu segalanya ialah IoT, iaitu internet untuk khayalat dalam organisasi, sebuah organisasi lah. Dan yang kedua adalah ketulusan maklumat, iaitu kemampuan sistem maklumat untuk membuat salinan maya dari dunia fizikal dengan memperkayakan model kilang digital dengan data sensor. Dan yang ketiga adalah bantuan teknikal lah, iaitu kita dapat sistem dengan membantu mengumpulkan data dan membuat visualisasi untuk membuat keputusan yang bijak. Okey, dan juga kita untuk membantu manusia melalukan pelbagai tugas berat tidak menyenangkan atau tidak selamat untuk manusia. Dengan bantuan teknikal ni sangat mudah lah bila ada pendigitalan ini. Yang terakhir adalah keputusan bebas lah. Okey, iaitu keupayaan sistem cyber fizikal untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas dengan sebebas mungkin. Jadi kan, poinnya dekat sini adalah kita tengok macam contoh kilang lah kan. Dulu orang kata ada lagi sekarang ni kilang-kilang menggunakan tenaga manusia, tapi mostly kalau industri macam pemotoran kan, electrician dan sebagainya, diorang dah orang kata M to M, iaitu mesin kepada mesin. Jadi bila lebih kepada sensor, lebih penggunaan teknologi mesin, jadi ia mencepatkan lagi proses tu dan juga menjimatkan masa. Okey, dan pada masa yang sama juga, okey, sistem yang kontrol untuk buat keputusan supaya benda tu tepat. Okey, biasanya kalau kita ni ada orang kata dari segi approval tu kan, maknanya dari segi head department kan, lepas tu kepada GM kan, dia still lagi ikut SOP macam tu, tapi apa-apa pun sistem yang boleh tepatkan untuk result dia untuk satu-satu produk dalam industri itu sendiri, iaitu contohnya macam dekat kilang lah. Okey, boleh next slide. Dan dalam pada masa yang sama juga, ini adalah ringkasan lah, iaitu kalau kita tengok flow dia daripada industri revolusi 4.0 ni pada sebelum ini, iaitu tenaga manusia dan haiwan digantikan oleh penampilan mesin. Dah start pada 1.0 pun lagi, iaitu mesin Watt pada abad yang ke-18. Kalau kita tengoklah macam contoh penciptaan kereta api kan, di landasan kereta api. Dan pada 2.0 juga kita tengok perubahan demi perubahan, iaitu tenaga elektrik dan juga tenaga penggerak perubatan dan pengeluaran besar-besaran berlaku, iaitu seperti telefon, kereta, kapal terbang adalah contoh tertinggi lah, sangat mudah. Dan proses 3.0 juga dicirikan oleh pertumbuhan industri berasaskan elektronik, teknologi maklumat dan automasi lah. 3.0 ni lebih kepada internet dah laju. Bila ada internet, kita senang nak berkomunikasi, social community pun dah makin banyak. Okay? Kalau kita tengok kan, kalau dalam skop social media saja, korang mesti tahu kan, kalau pada tahun 1997 macam tu lah, Facebook tak ada lagi, Instagram pun tak ada lagi. Masa tu zaman Friendster dengan MySpace. Siapa sempat main benda tu? Kalau chatting untuk kita dengan orang luar, siapa-siapa je lah di seluruh Malaysia masa tu, ada chatting community. Kalau ingat lah, ada kampung chat kan, ingat tak? Ada MIRC. Itulah orang kata permulaan kita pada industri 3.0 itu dengan permulaan internet yang dah mula berkembang di Malaysia dan adanya social community
community pada waktu tu. Di era tahun 2010, 2011 dah ada lah slow-slow iaitu Facebook, lepas tu beralih kepada Instagram, lepas tu sekarang ni dah kepada TikTok. Jadi dalam industri 4.0 ni dia dah merangkumi bukan spesifik saja untuk keperluan kita. Dia dah merangkumi kehidupan seharian kita, industri 4.0 ni. Jadi fahamkan daripada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dia dah slowly. Kalau merangkumi untuk kehidupan semasa kita 4.0 ni, kita bagi contoh macam keperluan kita macam nak makan kan. Senang, rider datang dekat rumah, iaitu adanya Foodpanda dan juga GrabFood. Kalau kita nak keluar tak ada transport, dengan adanya macam Gojek, Uber dan Grab. Banyak. Sekarang ni kalau kita tengok yang lebih cepat adalah macam dekat negara-negara Eropah lah ataupun negara Korea lah, kita bagi contoh. Even kalau pendigitalan mereka tu dah orang kata dah lama dah sebenarnya, tapi kita baru slowly ada. Macam isu kita sebelum ni kita tengok sendiri kan, lebuh raya sekarang ni tengah jam, okey, dengan isunya RFID dan juga touch and go apa semua sekarang ni dalam proses untuk cepatkan lagi supaya kita nak elak traffic jam. So itulah slowly penggunaan pendigitalan bukan saja orang kata untuk tempat kerja kita, tapi untuk kehidupan kita seharian. Yo guys, kalau ada planning untuk idea baru untuk membantu masyarakat dari segi pendigitalan, korang boleh create something yang memudahkan untuk bisnes juga dan juga untuk keperluan kemudahan orang ramai. Jadi contohlah macam kita mungkin lepas habis meeting ni ramai nak pergi urus dari segi nak pergi bank, nak pergi ni, tapi fikirnya Allah nak pergi bandar pun jam kan. Parking pun tak tahu dekat mana kan. Why not kalau ada satu aplikasi yang kata kita duduk rumah je, kita dah tahu dah parking kita dekat mana, dengan siapa kita jumpa, pukul berapa, dan kalau kita nak pergi satu-satu tempat tu semua benda ada dalam apps tu. Kalau kita nak pergi even kedai runcit sekalipun, kita dah tahu lah, okey barang kita nak ni ada stok. Semua dia macam dalam satu sistem dia update. Jadi kita kena bersedia tau. Dah slowly lah benda-benda tu akan berlaku. Okey, boleh next. Okey, ini adalah satu gambaran lah. Okey, macam tadi saya cerita dari segi schedule lah. Okey, ini adalah gambaran, kalau korang boleh tengok lah industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 3.0 lah. Okey, daripada kuasa wapnya sampai kepada tenaga elektrik. Okey, dari segi internetnya, dan sekarang ni dah cyber physical lah. Dah orang kata memberi kesan yang baik dah untuk menstrukturkan kehidupan kita ni supaya lebih mudah lah dengan adanya pendigitalan ini. Tengok tu dah orang kata daripada 1700 dah, daripada tahun 1700 sampai sekarang. That mean dah berapa ratus tahun tu, hampir 300 tahun dah. Okey, boleh next. Okey, so kalau kita tengok adakah anda bersedia untuk revolusi industri 4.0? Kita tengoklah sekarang ni mungkin di kalangan partisipan ni ada pelbagai dari segi bidang perniagaan kan. Ada yang dah ada persiapan untuk pendigitalan dah. Ada yang masih lagi terkapai-kapai nak belajar, pergi kursus sana, pergi kursus sini, tengok YouTube. Kita ni sebenarnya even kalau kita cukup ilmu ke tak cukup ke, adakah kita bersedia? Even saya daripada syarikat digital pun saya tak bersedia pun untuk industri 4.0 ni, sebab orang kata bila ada benda sistem yang pendigitalan baru, sudah pasti dia akan efek juga dekat kita dan dia memudahkan kita, tapi dia efek juga apa yang kita kena cater benda tu. Jadi contohlah macam sekarang ni kan kita ada Shopee dengan Lazada. Sebelum ni ramai orang berniaga dekat tepi jalan, kedai runcit, based of the services. Tapi kan kalau kita tengok, kalau orang muda senang, dia cepat orang kata fast learner lah, cepat catch up untuk berniaga online. Sebab benda tu orang kata sekarang ni kalau era dalam tahun 2012 lagi sebenarnya, even kalau pada era 2012 tu start daripada sekolah lah, diorang dah didedahkan di sekolah dah dari segi penggunaan sosial media, penggunaan phone, pembelajaran di phone kan dengan laptopnya. Tapi cuba bayangkan yang orang yang dah 40 tahun, 50 tahun ke atas yang masih berniaga, kata saya bagi contoh lah, contoh mudah macam aunty kan, macam makcik-makcik, pakcik-pakcik, diorang terpaksa tau, diorang terpaksa, even diorang orang kata, wow, tiba-tiba aku dah kena jual emas dekat Shopee ni contoh, tiba-tiba aku dah kena jual baju kat Shopee, tiba-tiba aku kena jual barang basah, aku biasa berniaga dekat pasar, aku kena jual di online, bukan Shopee je.
ada juga platform-platform selain pada Shopee macam jual barang basah, and then ada ridernya. Tapi apa yang point yang saya kat sini, maknanya dia kena orang kata on the spot. Dengan keadaan persekitaran tu semua part orang kata orang ramai dah berniaga secara online. Kita ni tak biasa, makcik-pakcik ni orang kata kan masih lagi orang kata buta IT, tak belajar, tak terfikir pun saya kena ubah perniagaan saya ni ke arah pendigitalan dari segi online lah, dekat Shopee lah dan Lazada dan sebagainya. Jadi kena ambil take time juga. Saya ingat lagi masa mula-mula Shopee ada dekat Malaysia, siap banyak gila grup Telegram kan, siap tim Shopee tu dia buat khusus pula untuk vendor-vendor baru, nak ajarnya macam mana nak berniaga online. Mostly masa mula-mula Shopee ada tu ramai tak tahu, nak buka social media pun tak reti, apatah lagi nak buat posting, apatah lagi nak buat copywriting, apatah lagi nak buat sale. So banyak diorang kena belajar. Kalau daripada sekolah lagi lain macam orang muda sekarang ni. Jadi inilah orang kata kita kena bersedia lah. Saya pun tak bersedia sebenarnya, takut ada lagi benda baru, kita kena belajar. So ini orang kata part of the kita untuk development, bukan saja untuk business tapi untuk ourselves. Okay. So inilah point saya nak tanya, adakah anda bersedia untuk revolusi industri 4.0 ni? Hari ke hari, esok ke esok, mesti ada cerita-cerita baru yang untuk pendigitalan ni. Kalau tak percaya, tengok je dekat TV3 dalam pukul 8.20 tu, mesti dia akan share punya benda-benda baru lah, benda-benda hebat untuk dari segi ekonomi, dengan relate dengan ekonomi digital lah. Okay, next. Okay, ini adalah, okay, next. Okay, ini adalah pendapat lah. Saya share ada 3 pendapat lah. Even kalau kita duduk dalam industri revolusi 4.0 ni, dalam era globalisasi ni, pendigitalan ni, dia akan memberi kesan-kesan tertentu lah yang kita boleh nampak. Okay, tapi ini adalah pakar lah yang saya boleh share. Yang pertama, ada pakar ni cakap menurut job loss, job gain workforce transition in a time of automation yang dikeluarkan oleh McKinsey Global Institute pada Disember 2017, iaitu katanya pada tahun 2030 sebanyak 400 juta, bukan datanglah ni 2030, hingga 800 juta orang mesti mencari pekerjaan baru kerana digantikan dengan oleh enjin. Wow. Kau cuba kita bayangkan kan, anak-anak kita kan bila habis sekolah nanti kan, diorang dah masuk universiti. Bila dah habis universiti, diorang sudah tentu nak dapat pekerjaan baru. Adakah peluang pekerjaan tu, even dia dapat higher education sekalipun, ke manakah mereka sebenarnya? Adakah senang nak dapat kerja pada waktu tu? Sekarang ni pun kalau kita tengok kan, dah 4% pengangguran kan, makin meningkat kan. So tengok pada tahun 2030 pula macam mana ini untuk population dunia lah. Kita tengok pada pendapat yang kedua pula. Okey, pendapat yang kedua iaitu daripada Menteri Perancangan Pembangunan Nasional Bamban PS, iaitu mempunyai pendapat yang sama. Ia cakap sama je, iaitu menurutnya memasuki revolusi industri 4.0 world akan kehilangan 50 juta peluang pekerjaan. Okey, sekali lagi pendapat yang sama, iaitu bila kita makin hebatlah dengan teknologi kita di negara kita ni, makin kurang pula pekerjaan sebab ramai orang guna mesin, orang guna teknologi. Okey, so apa pandangan partisipan lah, kalau boleh komen lah, boleh share apa pandangan korang. Adakah pendigitalan ni boleh memberi kesan buruk lah pada kita, negara kita sendiri kerana peluang pekerjaan semakin tipis. Okey, pendapat yang ketiga. Okey, pendapat yang ketiga pula mengatakan Menteri Industri Langgar lah atau adalah sebaliknya, revolusi industri 4.0 ni memberi peluang kepada dunia untuk berinovasi. Ni positif lah ni. Revolusi yang difokuskan untuk mengembangkan ekonomi digital dilihat bermanfaat bagi dunia sebenarnya. Pembangunan ekonomi digital adalah pasaran dan bakat sebenarnya, dan dunia mempunyai keduanya. Jadi dia tidak setujulah maknanya peluang pekerjaan tu semakin kurang. Sebenarnya dia orang kata bila kita dah beralih kepada digital, sebenarnya ia dapat memberi kesan baik untuk dari segi kita ni boleh berinovasi. Kita pemikiran kita lebih kepada untuk development kita punya bisnes dan juga diri kita. Bukannya peluang pekerjaan tu semakin tipis. Sebab dia kata revolusi industri 4.0 akan mengurangkan tenaga kerja, tapi sebenarnya meningkatkan kecekapan lah. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok kan, saya rasalah nak cakap pasal isu pengangguran ni di kalangan masyarakat,
dia sebenarnya ada dua benda je. Satu adalah cara mencari kerja tu. Even kalau dia dapat full flat sekalipun, kan kita tengok sendiri. Even orang belajar master, PhD, masih lagi ada yang tak dapat kerja. Kan ada ramai orang kata susah nak kerja lah. Why not kalau buat bisnes je? Ada sampai macam tu. So mungkin dari segi fresh grad lah, di kalangan fresh grad tu lah, cara cari kerja dengan zaman dulu dengan zaman sekarang lain tau. Sekarang ni lebih penendahan kepada resume, iaitu kalau kita nak interview pun bukan saja interview secara offline, pergi dekat satu pejabat tu kan, set masa semua, and then masuk dekat bilik orang nak interview kita dengan pakai smart casual apa semua secara offline. Tapi kebanyakan syarikatnya sekarang ini dia dah terdedah dengan benda baru, iaitu resume. Maknanya kena buat interview ni dah secara online dah. Lepas tu dari segi kita tengok sendiri, dulu dengan sekarang. Dulu resume, saya pernah resume saya dulu tebal dengan sijil-sijil. Lepas sekolah rendah nak tunjuk. Tapi sekarang ni senang. Satu helai je resume. Nampak tak? Boleh katakan kehidupan kita seharian ni semua benda nak jadi mudah, nak jadi shortcut. Even resume kita pun dah jadi satu helai je. So itulah salah satu contoh lah. Yang pertama, kemahiran pencarian kerja itulah. Maknanya fresh grad dia kena lebih lagi secara mendalam untuk dapatkan kerja baru, dan jangan anggap industri revolusi 4.0 walaupun teknologi di negara kita semakin mengembang, jangan orang kata pekerjaan tu susah nak dapat, sebab kita ramai company-company sekarang ni dia dah menggunakan sistem yang bagus, and then dah ada mesin kalau industri kilang contohnya. Jadi pekerja ni makin kurang. Tak, sebenarnya itu bagi saya tak betul lah. Kita tengok dari segi result peratusan pengangguran sendirilah dengan peluang pekerjaan. Masih ramai lagi orang memerlukan pekerja sebenarnya, tapi dia orang tak dapat pekerja yang berkualiti. Itu yang susah. Sebab apa? Pekerja tu sendirilah untuk sharing dari segi diri dia, kemahiran dia, pengalaman. Orang kata sekarang ni ramai orang kata ini adalah rumus lah, kebanyakan di kalangan penganggur. Kebanyakannya ramai di kalangan kita ni sebagai employer nak cari pekerja yang ada pengalaman je. Ada juga, saya tak nak cari yang pengalaman tapi saya nak cari fresh grad. Sebab apa? Sebab at least kita boleh ikut kita boleh asas dia, and then dia boleh start daripada bawah, and then gaji pun kita boleh start dengan rendah dulu, macam tu. Dia orang kata banyak-banyak syarikat ni dia tak sama jadi saya nak nasihatkan jugalah dari segi siapa yang tengah mencari kerja juga, mungkin ada penganggur juga yang tengah tengok benda ni, cuba asahkan diri lagi untuk cara mencari kerja tu. Jangan pernah putus asa. Dari segi employer juga kita kena bersedialah. Maknanya even kalau kita dapat pekerja baru pun kita kena cepat-cepat. Maknanya dia tu boleh adapt kita punya apa yang kita nak lah. Lagi dengan pendigitalan ini. So sistem lah yang dapat memudahkan perniagaan kita. Kita tak nak perniagaan kita ni dari hari ke hari tepu je kan, benda sama je, tak nak. Sampai bila? Okey. Ada lagi bukan setakat agensi bukan setakat dari segi agensi swasta, agensi kerajaan pun banyak lagi yang orang kata masih lagi menggunakan sistem kuno lah, senang cerita. Dia tak boleh lagi nak pergi ke arah tu sebab dia kena ambil masa. Even kalau nak structure kita punya organisasi kita, sistem kita, kita kena bagi training lagi, kita kena bagi orang kata nak adapt-nya lagi. So ambil masa. Mungkin ambil masa tu untuk kita belajar dulu, dan insyaAllah kita planning cantik-cantik. Ini awal tahun ni memang cantik lah. Dan nak masuk bulan 2 ni, sempat lagi untuk tahun ni kita nak buat something yang barulah untuk bisnes kita. Okay, boleh next Okay. Dalam industri 4.0 ni juga, apa yang industri 4.0 kebanyakannya ekonomi digital dunia yang tekankan adalah 5 benda ni lah. Dari segi industri makanan dan minuman, tekstil, automotif, elektronik dan kimia. Ini kalau korang boleh check sendirilah dekat Google ke mana-mana yang sharing artikel about industri 4.0. Inilah orang kata point untuk revolusi inilah dia akan untuk lebih ke depan lagi dari segi ekonomi digital itu. Okay, boleh next. Dan seterusnya adalah
industri 4.0 ini ada orang kata semangat kita lah, saya nak buka. Industri 4.0 ni dekat dunia, dia akan jadi lebih menarik tau. Sebab apa? Dia boleh tarik pelaburan asing dan juga domestik di dunia. Kita positif. Kerana industri di dunia lebih produktif dan mampu bersaing dengan negara-negara lain dan berusaha untuk lebih baik disertai dengan peningkatan kemampuan pekerja dunia untuk mengadaptasi teknologi. Revolusi mental juga harus dilakukan bermula dari mengubah pemikiran negatif dan juga ketakutan terhadap industri 4.0 akan mengurangkan pekerjaan dan paradigma bahawa teknologi sukar. Okey, kita tengok kan macam Japan selalu share pasal robotik, pasal dia banyak teknologi cyber dia menggunakan robot apa semua. Lepas tu kita pun mula buat rumah persepsi kita, wow, tiba-tiba ada bloggers dah buat isu. Jadi kita takut. Sebenarnya revolusi industri ini lebih pada teknologi ini dia akan mengurangkan peluang pekerjaan yang akan datang. Sebenarnya itu taklah, okey. Sebenarnya dia boleh membuatkan masyarakat itu sendiri lebih berinovasi, lebih ke depan lah dari segi teknologi dan memudahkan kehidupan kita seharian nanti. Okey, next. Jadi kita nak kalau boleh kita ni di kalangan SME supaya kita kena berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan belajar, kemahiran yang sesuai dengan keperluan era industri 4.0. Okey, saya nak share lah. Semua ada phone kan? Kalau boleh try download apps ini iaitu EVENTBRITE, Eventbrite. Okey, sekali lagi Eventbrite. So Eventbrite ni adalah kita boleh dapat knowledge dari segi banyak sangat program-program online yang lebih ke arah pendigitalan sebenarnya. Dan pada masa yang sama, bukan setakat ilmu itu yang bermanfaat yang kita dapat, kita juga akan dapat business network lah dari segi orang kerajaan dan juga pihak swasta. Okey, dia macam bila buka Eventbrite tu, okey, dia ada banyak kategori tau. Kita tengok apa skill kita, apa skop perniagaan kita. Kalau katakan kita ni lebih kepada makanan, so kita boleh tengok dekat Eventbrite tu, kita nak cari event yang berbentuk makanan. Okey, cari yang free saja dan dia akan buat high tea, dia akan buat sharing session dekat online, Google Meet, Zoom. Bila kita join event dia orang, kita akan macam sharing dari segi bisnes kita juga. Tapi dan pada masa yang sama, dia tengok atas event tu dia akan buat topik-topik dia lah. Katakan kita nak belajar pasal pendigitalan melalui industri makanan. So, bila kita join event dekat Eventbrite tu, percuma je. Biasa dia buat dalam masa sejam, 2 jam. Biasa kalau dia buat kalau dekat KL, dia ada 2. Satu online, satu offline. Kalau offline ni biasa dia buatkan, okay, kita set time ramai-ramai, semua SME, kita jumpa dekat kafe, okay, kita buat high tea. So dia turun lah. Kita tak kenal pun dia orang sebenarnya. Dia orang pun tak kenal kita. Di kalangan mereka sendiri pun dia orang tak kenal sama sekali. Semua datang daripada pelusuk-pelusuk bisnes masing-masing. Bila dia orang kumpul ni, korang bayangkan, banyak idea baru yang kita dapat. Okay, dia pula tanya masalah kita pula tanya masalah dia. Ada kalanya kita mampu untuk dapat solution masalah dia dan dia pun akan mampu. Saya pernah daripada Eventbrite juga saya pernah join pengalaman saya macam ni tau. Saya pernah join ada satu business conference. Saya tak kenal semua ni. Tapi apa yang saya dapat, dia akan tanya dulu latar belakang kita semua. Dalam pada masa yang sama, dia akan tanya, okey, dia akan ada seorang moderator lah. Okey, dia akan ada seorang moderator akan control semualah untuk participant tu. Dia akan tanya, okey, you business A, apa masalah you? Okey, business A bagi tahu, saya ada masalah, saya tak tahu nak berhubung dengan SME Corp macam mana. Contoh. Lepas tu dia pula tanya, moderator ni tanya business B. Okey, apa masalah you? Business B akan tanya, akan bagi tahu, saya ada masalah, saya tak tahu nak kembangkan bisnes saya dekat luar negara macam mana. Okey, contoh Lepas tu kan, okey, kita dah masuk part solution. Okey, tiba-tiba yang bisnes A tu, dia tak tahu nak berhubung dengan SME Corp macam mana, bisnes C yang akan tolong. Contohnya, okey, saya nak tolong bisnes A, saya akan tolong bisnes A, macam mana saya boleh bantu untuk berhubung dengan SME Corp. Macam tu. So macam, wow, ini satu, orang kata, bila kita join, kita tu dapat solution kita. Kita nak minta apa, minta je. And then diorang akan as a teamwork lah. Kita dengan diorang, kita akan as a teamwork.
saya ada masalah, orang ni yang tolong saya. Lepas tu orang tu ada masalah, orang tu pula yang akan tolong dia. Macam tu. So macam wow, ini satu benda yang sangat cepat. Sebab apa? Just dekat Eventbrite je set masa macam ni, lepas tu kita Google Meet, lepas tu kan dah settle masalah kita. Macam tu. So macam tengok kan, pendigitalan ni ia membantu mendapat solution sampai kita boleh fikir setahun, 2 tahun, kita kecilkan staff lah, kita ni lah. Nak cari solution untuk kembangkan bisnes tu sangat susah. Sebenarnya kan, pendigitalan ni kalau you guys nak tahu, dia memberi ruang kita sampai boleh kita satu hari, kita pegang air kopi contohnya, kita ada masa untuk fikir apa lagi kita nak kembangkan bisnes kita. Ada masa sebab yang control bisnes kita ni, staff yang dah adapt dengan sistem yang bagus dan pada masa sama company kita juga yang dah ada sistem yang control semua benda yang bagus. So kita sebagai owner, kita relax je lah. Kita tak perlu nak fikir masalah dah sebab kita dah ada solution. Yang kita fikir, kita minum air, kita dah tahu lah next month kita nak buat apa. Next 2 month kita nak buat apa. Macam mana target saya, bulan ni saya nak target 300,000, bulan depan saya nak target 500,000. So daripada bulan ke bulan tu, kita punya achievement kita makin meningkat. Dan dengar kita asyik fikir pasal solution yang bagus je. Ada masa kita. Ni hari ni kita fikir masalah yang semalam. Esok kita fikir masalah yang hari ni. Asyik fikir masalah je, tak selesai. Sebab apa? Sistem kita tu masih lagi orang kata benda yang sama. Okay, so itulah saya boleh share agar kita mempunyai sifat berdaya saing lah yang lebih kuat. Kita juga berharap industri 4.0 ni tetap terkawal. Kalau kita tengok dekat dalam slide ni, ada maksudnya iaitu harus ada kesedaran bersama pemerintah, komuniti perniagaan dan masyarakat bahawa perubahan besar dalam industri 4.0 ni adalah keperluan yang tidak dapat dielakkan lah. So ini adalah satu peluang kita lah sebenarnya. Okay, kita tengok sini kerajaan dah slowly orang kata nak educate komuniti supaya lebih ke arah digital. Atas kita je. Macam masyarakat boleh follow ke tak, okay. Ada setengah di kalangan kita sendiri pun, kawan-kawan kita pun dah slowly lah. Sebab kita ni kalau orang Melayu lah, sorry to say lah, kalau orang Melayu ni dia turn dia macam ni, awak buat dulu lah, baru saya buat. Kita tengok kawan pun tak apa, you buat dulu lah, baru saya tengok you buat okey ke tak, kan. So sampai bila kita nak start, kita nak tengok orang dulu. You nak tengok kawan you berjaya dulu ke? Tak nak you yang berjaya dulu. So you fikir-fikirlah, okay, benda tu. Okay, for next. Okay, so saya dah nak masuk dari segi skop kita lah untuk topik kita iaitu pendigitalan dengan saya relate dengan servis Hello My Time ini. Okay, yang pertama sekali poin yang saya nak sebut adalah permasalahan yang sentiasa dialami di tempat kerja atau dalam syarikat. Kau bayangkan kita ni, bisnes kita ni ada dah 3 tahun, ada dah lebih 5 tahun kan. Tapi kan operasi perniagaan kita masih lagi menggunakan sistem yang sama je. Kalau ada solution pun, kita banyak part macam dari segi finance, dari segi HR, semua ada sistem-sistem yang berlainan. Korang tengoklah dekat sini. Ini adalah part pelupusan lah senang kita. Banyak kan kita record database customer, kita record database supplier, inventory, okay, dengan staff, semua pakai borang lah, pakai apa lagi, pakai kertas lah kan. Lepas tu sampai satu masa tu terlampau banyak sangat file sampai kita kena lupus. So staff jadi stress lah kan, kena buat QC selalu. Okay, boleh next. Okay, macam saya explain ni. Okay, kesan kepada staff lah untuk menyusun, menyemat, menyimpan, menulis segala file hard copy. Penat, ni yang sampai kerja lebih masa ni. Sampai satu masa terpaksa dilupuskan file-file tu. Okay. Lepas tu ada kalanya kita banyak file banyak ni. Dah tahun 2022 dah. Lepas tu baru ada sistem. Kena key in pula ni. Data-data ni masuk dalam sistem. Kena check balik daripada dulu kan. So ambil masa lah. Tapi tak ada masalah. At least you buat benda tu. So takkan tahun 2022 ni you lagi nak guna kertas. You lagi nak guna filing yang semua hard copy. Kan? Tak kisahlah dari segi department mana. Dan ketiga adalah penggunaan kos keperluan pula. Okey, menggunakan kos dengan printing lagi, dengan photostate-nya lagi, dengan ink-nya lagi, dengan kertas setiap hari. You kena terpaksa orang kata top up kertas kan. Guna kertas tu setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kos. Dan kesan kepada staff lah. Itu yang kita sayang sekali tim kita ni. Kalau boleh tak naklah dia stres sebab banyak kerja.
Okey, dia biar orang kata fleksibel lah kerja. Tapi pemikiran tu kita nak yang mahal tu. Staff yang pemikiran yang hebat. Dia ada je idea yang kita nak, bukannya kita nak tengok dia, oh banyaklah kerja awak, bagus, awak kerja banyak, awak, kesian lah kan. Cuba bayangkan awak tengok staff dia, kerja dia macam ada air kopi je atas meja, tapi kerja jalan, ada result bagus, tapi kan dia asyik share yang kita idea. So bezalah kan kalau kita ada team yang macam tu dengan team yang kita asyik push dia untuk buat kerja yang benda yang sama je. Benda yang asyik filing kan. Okay, so kesanlah kepada staff yang work in pressure. Okay, next. Kita tengok sendiri pada tempoh beberapa bulan sebelum ini. Negara kita telah mengalami musibah banjir yang amat teruk. Khususnya dekat Lembah Kelang kan. Biasanya kalau monsung ni dekat belah saya lah. Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Tapi saya sangat terkejut dalam sejarah. Kalau kita tengok dekat Shah Alam kan, banyak rumah-rumah kawan-kawan kita. Rumah kita sendiri pun mungkin ada yang kat sini terkesan dengan masalah banjir. Poin saya kat sini adalah kita tengok our business. Cuba bayangkan kan, kita masih lagi menggunakan sistem yang manual lah kan, dengan filingnya, dengan banyak. Semua benda kita buat diary, tulis atas kertas apa semua benda kita record atas kertas. Report-report kita tu kan, kita tak tahu esok lusa macam mana. Bukan banjir je sebenarnya. Okay, lepas tu kita dah dapat broken lah semua tu, hilang, lost. Jadi macam mana kita nak dapatkan balik benda-benda yang kita catat, kita plan apa semua atas kertas. Hilang begitu saja sebab dilanda banjir. So nak fikir tu bukan senang, nak dapat idea tu bukan senang. Nak buat business ni kan, banyak benda yang kita plan apa semua, sekali kena musibah banjir. So macam backup pula tak ada. Kalau ada backup boleh next. Kalau ada backup kita tengok macam pendrive dengan external hard disk je. Okay? So banyaklah maklumat penting seperti laporan syarikat, profil klien, research dan semua kena banjir. Jadi bukan setakat backup dengan pendrive dan juga external hard disk je. Okay, kecil tu, storage tu, banyak benda kita nak letak dalam tu. Sampai kita terpaksa guna banyak pendrive pula. Sampai kita kena guna banyak external hard disk. Kan? Laptop dengan komputer desktop juga, bayangkan kalau kena hanyut banjir pun boleh menyebabkan risiko segala maklumat dalam syarikat tu hilang macam tu je kan. Nak backup pula laptop. Laptop kalau dah masuk air, susah. Tengok juga kalau masuk air lama macam tu memang sasar dah rosak lah. Tapi kalau ada laptop boleh cover masuk air even berapa jam sekalipun, dia boleh nyala balik, depend. Kalau kita pakai laptop mahal. Kalau kita pakai laptop yang ikut bajet je, PC yang ikut bajet je, habislah kan data-data kita tu. So bayangkan kalau kita ada sistem lah, okay, semua backup pakai cloud apa semua kan, tak pakai pendrive, tak pakai external hard disk, okay, tak simpan dalam laptop, semua backup melalui cloud. Macam kita bagi contoh Google Drive lah kan yang kita pakai sekarang ni. Tu baguslah. Maknanya dah ada backup lah dekat Google Drive macam tu. Okay, boleh next. Okay, so ini yang last sekali adalah saya nak cerita macam cuba bayangkan kalau kita masih lagi menggunakan sistem manual. Okay, boleh tengok apa kesan dia adalah. Okay, next. Kita tengok dari segi staff kita lah. Semakin tertekan dengan bebanan kerja. Terpaksa kerja lebih masa untuk menyiapkan kerja. Ada siapa staff kita sampai bergaduh dengan keluarga kan. Sebab apa? Selalu balik lambat, buat kerja tak siap ni. Okey, terpaksa tangguh kerja pun ada. Buat sampai esok. Sebab buat kerja terlampau banyak sangat. Kena tarik, kena tulis lagi, kan, kena record lagi, kena buat ni. Cara SOP kita untuk dalam syarikat tu masih lagi menggunakan menu SOP kan. Sekejap ni, sekejap tu kan. So tambahan bebanan kerja masih menggunakan sistem manual lah. Contohnya menyiapkan report, update database, update kewangan syarikat, update maklumat staff dan sebagainya. Dan menyebabkan prestasi staff terganggu lah. Menyebabkan penilaian syarikat sendiri sukar untuk meningkatkan self-development staff tu. Self-development staff untuk lebih berkembang. Sebab apa? Tepu kerja yang sama je setiap hari. Okey, cuba bayangkan kan, staff ni, katakan staff HR lah, nak jaga semua pekerja-pekerja dekat syarikat ni dalam 100 orang pekerja. Satu staff pun macam-macam perangai kan, dengan cutinya, dengan ada masalah attitude-nya, dengan discipline-nya. Okay, HR seorang ni nak cover semua banyak staff ni. Contohnya macam kilang lah kan. So nak ambil masa yang lama untuk kira gaji, kira ni. Mesti pakai macam sistem manual. Lepas tu nak buka sistem benda lain pula, macam account. Kena buka pula software yang lain. Nak buka pula share report apa semua. Kena buka pula software yang lain. Semua pakai software. Okey, ada juga pakai cloud tapi tak semua. Okey, jadi poinnya adalah
Cuba bayangkan kalau kita pakai satu sistem untuk semua benda. Jadi mudahlah. Kita boleh next. Sebab itulah kita nak tahu apa solutionnya. Macam mana nak dapat solution yang orang kata ada satu sistem dan boleh control semua benda. Backup file ke, report ke, and then untuk tahu staff tu ada kat mana pun boleh, jadual kita ke, kita nak orang kata nak tahu progress je. Dan bila kita jumpa depan-depan, kita just macam brainstorm idea. Sampai bila kita nak bermesyuarat dalam syarikat kita, asyik bincang pasal progress. Okay, hari ni meeting, okay, semua staff kena ada. Okay, macam mana ya yang belum ni? Macam mana ya progress yang sebelum ni? Kan, asyik bincang pasal progress. Bayangkan, dalam banyak-banyak meeting kita tu, ada monthly meeting, ada weekly meeting, ada meeting yang khas dan ada meeting pasal untuk for the progress lah. Biasanya progress meeting mesti ada punya, tapi tak hari-hari, taklah setiap minggu kan. So, kita adakan meeting berbanding dengan banyak meeting progress, baik kita banyak meeting untuk development company lah kan. You ada idea, kita ada ni, kita ada planning baru ni kan. So bayangkan, itulah orang kata team kita ni orang kata lebih advance, lebih ke depan. Dan even kalau macam kita ada sale orang kata sampai 7 hingga 10 juta setahun kan, kita masih lagi tak rasa selesa ni. Sebab nak konsisten dalam bisnes ni. Kita tengok macam teori PLC lah, product life cycle. Even kalau orang bawa bisnes dulu level introduction kan, sampai satu tahap you akan jatuh bila-bila je. Sebab you dah naik ni. Tapi macam mana tak nak jatuh? So you kena konsisten. So nak konsisten tu banyak benda you kena adapt. You kena buat benda baru je kan. You tengok macam iPhone dengan Samsung kan. Kalau iPhone keluar, ada je Samsung keluar model baru. Sampailah berlarut time benda tu, ada benda baru. Sebab nak konsisten. Still lagi compete dengan kompetitor. So macam kita dalam internet kita pun dengan staff pun macam tu kan. Kita nak kalau boleh kita develop. Bincang pun benda develop. Yang lain ni part of the seharian kita dengan urusan kita dengan HR, kewangan apa semua tu, biar sistem yang uruskan, tak ada masalah. Tapi kita educate staff tu yang jaga sistem tu untuk lebih mudahlah dia buat kerja cepat. Maknanya selebihnya adalah kita boleh bincang untuk development sahaja. So solutionnya adalah, okay, next. Solutionnya adalah saya memperkenalkan iaitu produk, iaitu MyGo lah, iaitu Enterprise Resources Planning, iaitu kita bagi you untuk satu sistem sahaja, satu je. You tak perlu nak download software ke, install software ke. And then kalau HR satu solution, kalau kewangan satu solution, tak. You guna je untuk satu sistem ni, satu saja, you boleh monitor untuk semua sekali. Macam dekat poster ni bagi tahulah, dari segi kita senang nak audit. Biasa end of the year kita nak audit kan, dah ada dah report-reportnya, sistem yang boleh uruskan. Okay, dan yang keduanya dari segi nak kira gaji, nak kira cuti apa semua, nak control staff baru, staff lama, dan nak bagi task semua. So kita ada dari segi human resource solution. And then kita tahu kan kebanyakannya kita nak tahu daily report kita, sale kita berapa. Kita nak tahu weekly report kita, sale kita berapa. So sale pun senang. Kita just tengok dalam sistem ni saja. Owner senang. Owner you tengok report je. Yang update dalam sistem adalah staff. Tapi senanglah. Semua benda ada dalam ni. Ada satu company klien saya yang pakai MyGo. Dia pakai seorang je staff. Tapi staff tu, power tak power, semua benda dia control. So tak perlu, dia dah jimat dah. Tak perlu nak ramaikan staff untuk monitor dari segi HR sampai 3 orang staff. Okay, cukup 1 orang cukup. So yang powernya, yang klien saya ni, dialah HR, dialah account, dialah update sale report, semua. Maknanya orang ni kerja dia jaga sistem ni saja. So yang lain tak ada, yang lain buat sale je. Staff yang lain tu banyak buat sale je. So atas bisnes lah sebenarnya. So sistem ni tak ada masalah. Seorang pun boleh control. You ada banyak staff untuk setiap department. So setiap orang daripada staff tu boleh update dalam satu sistem ni saja. Tak perlulah nak guna software ni sekejap, kewangan software ni, HR software ni, solution ni. So senang. You just guna satu sistem ni saja. Itu atas dia. Kalau you staff ramai, you boleh educate dia orang. And then kita akan bagi training, kita akan ajar macam mana memudahkan sebelum ni you guna SOP dengan sistem sebelum ni,
Just pakai MyGo saja. So senang. Dia boleh update melalui telefon dan juga update melalui laptop sahaja. Senang. Okey, kita sebagai owner ni kita tengok report je. Okey, daripada setiap 10 minit nak tengok report. Setiap 1 jam. Depend lah, ikut kita lah. So saya kalau boleh, pandangan saya lah, biar kita ubah, mulakan dengan era pendigitalan ni. Selebihnya masa kita untuk tahun ni adalah kita nak brainstorm, kita nak develop bisnes kita untuk benda yang baru dah. Okey, kita nak kembangkan lagi bisnes kita. Kita tak nak dah asyik fikir masalah kan. So senang. So dari segi inventory, siapa yang orang kata main produk untuk kira stok kan, dengan suppliernya kan, senang. Biasa kalau kita berusaha dengan supplier ni, dengan stok berapa banyak, supplier datang kat kita, hantar barang, kira. Lepas tu dia pun ada SOP dia juga. Tak apalah, kita sign je lah kan. Tapi nak tengok tu, checklist tu, betul ke barang kita order ni, berapa barang kita order, sampai waktu yang tepat ke apa semua. You bayangkan, you berurusan dengan supplier, you suruh supplier access your system. So you boleh check you punya progress daripada supplier you tu dari segi barang mana. Dia dah bagi tahu awal-awal dah. Check sistem je. Biasa you update dalam 10 barang, contohnya 10 barang ni, 10 jenis barang ni kan. Bulan depan supplier update ada 9 barang je. So you tahu, supplier berurusan dengan you, dia just update dalam sistem je. You bagi sistem ni dekat dia, dia boleh access. Apa-apa you berurusan dengan dia melalui sistem saja. Progress sama macam orang main kontraktor juga kan. Nak buat jalan kan, nak buat apa-apa landscape untuk projek landscape kan. So kita nak hire subcon apa semua, nak hire kontraktor, tapi kita tak tahu. Dia boleh cakap mulut je, boleh cakap dalam WhatsApp je. Okey, boleh siap seminggu, boleh siap sebulan kan. Tapi kita tak tahu berapa kuantiti sebenar dia beli barang, berapa sebenarnya barang-barang dari segi batu tu kan, dari segi landscape tu nak tengok siming berapa banyak apa semua. You bayangkan, you berurusan dengan kontraktor kan, you boleh bagi sistem ni, dia boleh update betul ke kuantiti seluas ni, ini keperluan dia, kuantiti sebanyak ni. Dan dia boleh update juga. Tak perlulah kita nak tahu barang tu dibeli kat mana apa semua, tak perlu nak spesifik sangat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu kontraktor ni buat kerja sebab kita hire dia, kita bayar dia supaya dia ni buat kerja 100% okey apa yang kita nak. So sekurang-kurangnya kita tahu ini cara dia bekerja. Oh, dia update kat kita benda yang betul. So kita pun puas hati. So dia update progress pula. Okey, dalam sistem ni dia akan tunjuk lah kan, macam peratusan tu dia akan bagi carta apa semua. So kita tahu daripada setiap minit ke minit, jam ke jam, hari ke hari, progress tu dia bergerak tau. Kontraktor ni dia dah update. Okey, hari ni dia buat kerja ni, and then contohnya dia nak update seminggu sekali pun tak apa. Contohnya depend on the project duration lah. Okey, takkan nak update hari-hari kan, penat juga. Siang kontraktor mana sempat nak update sistem. So dia boleh update, at least dia boleh update dari segi progress je. Kita tengok je dalam sistem, kita tengok je progress jalan raya ni, kontraktor update, lagi 40% lah. So mungkin siap dia update ni pada pukul sekian-sekian spesifik. Macam ni, lepas tu dia update pada hari terakhir dia akan buat benda ni je contohnya. So senang kerja kita. Tak perlulah kita asyik nak pergi site visit. Gambar pun dia boleh update dalam sistem. Video pun dia boleh update dalam sistem. Kita duduk relax je, kita tengok progress je. Senang. So company development memang gunalah benda-benda macam ni, dah slowly lah, dah ke arah tak perlulah nak pergi site visit je, nak contact. Macam mana projek, macam mana dah share lah. So tak perlu. So kita ada a proper way, iaitu hanya pendigitalan macam ni sahaja. Okey, kita ada soalan daripada Puan Siti Fatimah. Adakah sistem ini boleh digunakan untuk semua jenis perniagaan? Jika bisnes bakery, adakah ini boleh guna untuk buat costing sesuatu produk? Ya, okey, ini adalah soalan yang bagus lah. Saya rasa saya boleh jawab terus lah. Okey, sistem ni sebenarnya dia boleh menggunakan semua jenis perniagaan. Tak kisahlah you industri makanan ke, bakery ke, industri kilang ke, pembuatan ke. Okey, tak kisah. Okey, untuk ERP MyGo ni kita akan bagi keperluan tu 100% semua benda lah. Okay, even macam bakery,
You bagi I sistem tapi you bagi ada 20 solution kat sini. Tapi I perlu satu solution je. Macam mana ni? So I kena bayar untuk semua ke macam mana? So tak ada masalah. Kalau you nak pakai satu solution ni, ini saja yang you rasa penting, so you akan bayar lagi murah lah. So kalau you nak upgrade, you bagi tahu je. Tapi biasanya klien I akan, even kalau kita bagi 20 solution kan, contoh 20 solution untuk business dia ni. Tapi kan, dia ada 19 dia perlukan. Satu ni tak perlu. Tapi one days, for the next maybe, dia akan perlukan yang terakhir ni, solusi yang ke-20 ni. Okay, so dia ambil semua. Tapi bila you buka sistem ni, you tak akan nampak semua 20. Pening, nanti you pening. I buat bakery, so I hanya perlu satu je. Ni sampai semua benda you nak tunjuk kat I. Dalam I punya ni, I buka dah sistem I ni. Pening ni I nak tengok ni, contoh. So tak apa, kita tutup lah. Kita tutup yang tu. Tapi kalau you perlu one days, kita buka. So senang. Sebenarnya, bila you buka sistem ni juga, you sebagai owner, you akan nampak semua benda kan. Betul. Tapi bila you nak bagi staff you, katakan HR saja, dia buat kerja HR je. So you tak perlu tengok lah, say report berapa, dia tak perlu tengok lah I punya supplier, urusan supplier macam mana. You tak perlu tengok I punya client untuk projek-projek besar macam mana. Tak. Staff HR, you boleh bagi, dia buka sistem tu, dia boleh tengok dashboard HR sahaja. Senang. Kan? So dia buat kerja dia je. Okay, dia nak kira gaji, dia nak kira cuti, dia pun nak bercuti, dia nak tengok task bos bagi apa pula, dia nak buat training sikit. Maafkan saya. Jadi kan, kita tengok. Sebab ada klien saya, sampai ada staff HR dia ni, dia menggunakan sistem ni, and then dia ada masa untuk training, dia buat training motivate untuk staff-staff semua. HR sebenarnya ada hak untuk dia nak bagi semangat staff. Sebab dia kerja dia jaga pekerja tau. Dia jaga perlakuan pekerja, dia jaga tingkah laku disiplin pekerja. Jadi dia sepatutnya dia bertanggungjawab juga untuk memberi semangat setiap staff dalam company tu supaya dia ada offer satu modul yang kata dia ada masa. Dia ada masa sebab kerja dia tak hari-hari buat benda yang sama. Lepas tu dia ada masa sebab sistem yang ada, dia senang. Jadi masa dia yang lebih tu dia menggunakan untuk orang kata bagi pendedahan untuk bagi motivate staff. Okay, owner relax. Okay, tak, owner biasa selalu bagi motivate staff kan. Ni tak apa, kita ada staff kita HR. HR pula buat kerja dia yang advance. Maknanya dia tolong owner untuk dia bagi motivate staff, dia buat macam yelah ada something yang orang kata staff kadang-kadang pergi kerja seminggu ni bad mood je kan. So mesti kita nak cheerkan dia. Dengan apa? HR mungkin buat something good lah. Buat satu khusus ke sekejap dalam masa sejam. At least ada something masa lah. So staff kembali ceria balik. Macam tu lah. So ada masa. Okay. So saya teruskan untuk reporting pun sama. Okay. Any report lah. Okay. Any report kalau you nak buat report dari segi nak save PDF, nak save Excel. Okay, nak save dari segi Microsoft Word, sistem ni boleh convert terus. Kalau you nak PDF, you nak hantar ke orang ke apa, you nak present, nak meeting ke, kita boleh convert lah. Apa yang you update dalam sistem ni, and then kita boleh keluarkan report. So, you meeting senang. Sistem ni dia dah bagi PDF siap-siap lah. Kalau Excel, biasa kewangan ni Excel lah. So, kita bagi Excel, tak ada masalah. Senang. And then dari segi production dengan project, I nak sentuh pasal project lah. Okay. Contohnya kalau you ada special project lah dengan apa-apa pihak sekalipun, dan sudah pastilah you nak tahu progress dia kan, berapa kosnya, bila siap apa semua. So senang. You berurusan menggunakan sistem ni dengan orang, tak adalah you nak selalu nak jumpa dia, lepas tu nak jumpa contoh kalau you ada dealing project, tiba-tiba ada orang kata bahasa mudah macam ada broker ke kan, tak payah. So semua benda ni even siapa-siapa lah, orang ketiga ke orang keempat ke, semua boleh access sistem. Apa-apa you nak berurusan dengan sistem. Contoh kalau kita macam company distributor lah, okay, kita nak supply medical medical equipment kepada hospital, farmasi apa semua. So hospital dengan farmasi dia boleh tengok you punya sistem, stok apa yang you ada. And then apa yang dia nak. So you berkomunicate antara mereka ni hanya menggunakan sistem saja. Senang.
Sama macam production, macam kilang-kilang buat produk you jumpa klien, you consult dengan klien, okey, nak buat close sale, okey, nak suruh klien tu buat produk kita. So klien tu sudah pasti dia nak tahu progress produk dia siap bila, okey, start daripada raw material, contoh macam kilang produk kilang produk makanan, food supplement ke, kilang kosmetik ke, dia nak tahu progress daripada raw material sampailah end product siap. So at least sistem ni dia boleh klien dia tengok dekat sistem je progress kilang ni siapkan produk saya ni bila. Sekarang ni ramai kan orang nak buat produk sendiri kan. So you senang you sebagai owner kilang contohnya you nak memudahkan lagi bersama dengan klien dan juga your department kilang tu semua dalam sistem ERP ni mudah. Okay, you dengan klien pun klien boleh tengok progress produk, you dengan supplier pun boleh tengok progress untuk tambah produk apa semua, dan you dengan tim you dengan staff you pun senang, anything report apa semua urusan semua dalam satu sistem. So senang, bukan setakat kita dengan internal kita je, kita dengan customer pun kita boleh bagi sistem ni untuk dia orang access. Okay, at least ada progress, ada something new ke apa ke nak tengok, senang. Okey, faham setakat ni? Okey, so kita juga, sistem ni juga kalau kita tengok, bisnes sekarang ni ramai orang buat FB ad, ramai orang buat IG ads. Siapa yang nak DM ni, siapa yang nak respon setiap PM customer tu? Staff lah kan? Orang PM kita buat FB ad, PM. Cuba bayangkan, biar sistem yang respon dan sistem ambil database tu, sistem ambil setiap respon tu dijadikan satu database terus, siap-siap masuk dalam sistem, simpan cantik-cantik. Tak perlulah kan nak salin balik ni, ambil kertas report apa semua ataupun tarik balik dalam Excel, nombor telefon berapa apa semua. Ni senang, just sistem yang akan monitor daripada integrate dengan social media tu, database tu masuk terus dalam kalau prospek, you boleh kategorilah prospek ni dia baru nak tahu pasal produk kita, dia baru nak kenal pasal produk kita, dia berminat dengan produk kita, dia tak beli lagi, tapi kita at least kita ada list database yang prospek sahaja. Okey, kalau macam customer, orang dah beli produk kita, dia suka ke produk kita, apa feedback dia, mana testimoninya, tapi macam mana kita nak dapat a loyal customer pula, customer tetap. Daripada prospek customer dengan a loyal customer. A loyal customer lah kita konsisten. Okay, kita nak buat marketing activity dekat dia supaya dia sentiasa setia dengan kita. Dia follow je kita. Even kita jatuh ke, kita naik ke, dia tetap dengan kita. Itu a loyal customer. Sama juga macam kalau you ada agent, you ada stockist, you ada dropship. Nak setia ni. Sebab setengah agent dengan produk ni pun dia jadi agent, dengan produk B pun dia jadi agent, banyak. Tapi dengan produk ni C ni lain lah. Dia punya sistem dia hebat. Okey, lepas tu dia sentiasa up to date dekat kita, benda-benda baru. Jadi orang ni bila rasa macam dia appreciate, dia rasa macam suka ada je benda baru, dia dapat ilmu baru, dia akan nak duduk dengan kita selalu tau, sebab dia positif. So sama macam konsep ni juga. Okey, kita menjaga orang-orang luar ni, orang sekeliling kita ni yang membeli produk perkhidmatan kita ni supaya lebih lagi berminat dengan kita sebab kita jaga dia orang. Sebab tu kita ada dalam bahasa digitalnya CRM, Customer Relationship Management, di mana kita integrate dengan social media ataupun dengan klien-klien yang dah kita dekat apps kita, dekat kita punya social media. Kita ambil database dia orang ni, kita simpan, kita categorize, kita buat ni prospek, ni untuk customer, ni untuk loyal customer. Staff tak pening dah tau nak listkan balik, nak tulis balik kan, tak ada kerja lebih dah tu. Sebab apa? Sistem yang buat benda tu. So dia staff ni cakap, bos ni saya nak update report ni, kita ada bulan ni prospek ni tak beli bang, tapi dia berminat, ada dalam lebih 50 orang, kita nak buat apa ni bos dengan dia orang. Nampak tak? So senang. Baguslah ni. So boleh tak you check loyal customer pula. Okey, kalau macam tu nampak kepala kita tu terus macam kita fikir kepada marketing activities kan. Kita dah fikir pasal bab marketing ni, dah satu penambah baik lah dalam syarikat kita. Development. So itulah satu contoh orang kata kesan lah selepas kita menggunakan sistem ni dari segi
CRM, iaitu Customer Relationship Management. Memudahkan kita mendapat database dan memudahkan kita untuk menyebarkan lagi kebaikan dalam perniagaan kita. Khususnya kita ada juga boleh broadcast email dan juga SMS. Even kalau you dah ada database lah kan, semua orang update kita punya perniagaan ni dalam apa? Dalam WhatsApp story, dalam IG story. You rasa you punya customer, client tu setiap masa ke tengok you punya story? Almost 70%. Susah nak tengok sebenarnya. Sebab apa? Dia orang pun ada. Tapi almost 70% yang akan tengok melalui tiba-tiba telefon dia berbunyi. Tuk. Masuk SMS. WhatsApp pun boleh. Tiba-tiba masuk dekat WhatsApp broadcast lah. Sistem yang buat benda tu. Contoh. So macam mudah lah directly. Ada kalanya dia tak akan stok kita hari-hari customer ni. Dia tak akan. Dia akan pergi dekat mana? Dia akan stok. Dia akan pergi yang orang yang buat promotion. Yang tu yang akan stok kalau kita ada buat promotion. So kita dah lebih kepada marketing lah sebenarnya, dah sangat bantu. Okey, dan banyak lagi lah kebaikan-kebaikan dalam sistem ni sebenarnya. Saya sekarang ni saya nak sharing je untuk MyGo ni, dan selebihnya insyaAllah nanti saya akan share lah. Kalau berminat boleh PM nombor telefon, nanti saya akan share. Okay, mungkin boleh next slide. Okay. Okey, ini adalah sedikitlah saya bagi pengenalan lah tentang MyGo, iaitu MyGo sebenarnya adalah cloud ERP solution lah. Okey, mungkin ada lagi kata tak nampak lagi cloud ni apa. Okey, cuba bayangkan phone kita. Kita ada external storage dengan internal storage, sama macam laptop. Okey, dua-dua ni sangat orang kata berkomunikasi lah. Kalau external walaupun slow, internal kuat lagi, phone kita masih boleh pakai lagi lah. Okey, sama macam laptop. Tapi kalau dua-dua ni storage dia makin kurang, okey, so kita nak buka WhatsApp pun tak boleh kan. Apatah lagi kita nak update gambar-gambar baru kan, lagu-lagu baru, video-video baru. So berat, tak boleh. Sama macam dekat laptop, lagi berat, lagi dia boleh jalan tapi dia berat, dia lambat macam tu kan. So macam software juga kan. So bila you update software dalam PC, dalam laptop, kan dah affect storage you kan. So storage ni depend on kita punya storage, apa yang kita dah storage. Untuk software ni pula dia banyak. Kalau HR satu software ni pula, kewangan satu software ni pula, kalau untuk stock satu software ni pula, banyak sangat solution. Sampai PC kita berat, banyak sangat kena download. Lepas tu nak update lagi hari-hari. Nak update lagi, makan masa. Lepas tu ada juga software nak update, siap kena bayar lagi. So macam kesian lah kan. So untuk MyGo ni kita pakai cloud. So cloud ni macam you bayangkan, kita tengok dekat luar rumah, luar pejabat kita ni ada langit kan. So itulah storage kita pakai cloud. Bagi contoh mudah lah, senang, takut tak berapa faham, tak nampak. So bila kita pakai cloud ni, dia banyak space tau. Even sampai bila-bila you nak upgrade benda baru pun pakai space. So bila you pakai MyGo ni, you tak perlu nak upgrade storage, you tak ada dah bayar maintenance, you tak ada dah bayar upgrade apa-apa, you tak ada bayar untuk apa-apalah. You just bayar satu harga saja. Okey, satu harga saja setiap bulan lah. And then harga tu rendah, okey, tapi semua benda ada, menjimat masa dan menjimatkan kos. Okey, inilah kita buat ERP. Kita pilih untuk buat secara storage dan semua benda ada dalam satu sistem. Sebab point kita adalah untuk digitalize your supply chain, to increase your business operation efficiency dan track your project progress and task and many more. Okay, itulah orang kata MyGo yang kita buat ni, khususnya produk kita. Tak ada MyGo dekat mana-mana. Ini speciality kita yang create sendiri. Saya sendiri yang buat content bersama dengan team. Saya sendiri yang buat pilihan benda ni. Tak ada kita pakai supplier luar ke, kita pakai server luar ke, tak ada. Officially memang Hello My Time punya. Okay, boleh next. Okay, selain daripada tu juga, kelebihan bila pakai MyGo ni adalah yang pertama macam saya sebut tadi lah, anda akan jimat kos dari segi menggunakan pelbagai software dan juga sistem e-commerce lah, yang hanya spesifik untuk satu solusi saja. Contohnya kewangan satu solusi, cashier satu solusi, macam kat kedai-kedai runcit, okey, kedai-kedai warmak korang, okey, sumber manusia satu solusi, inventory stock satu solusi, sales and other order semua, invoice buat harga semua ada satu solusi. So rumit lah kan. So bayangkan you guna satu sistem saja,
mudah untuk keperluan perniagaan you. Okay, so yang pertamanya adalah menjimatkan kos you lah. Okay, tak ada dah nak upgrade, kena bayar upgrade, kena bayar maintenance, kena beli solution ni sampai 1000, solution kedua pula 1000. Okay, nak upgrade, biasa kalau you nak beli solution ni, you tak beli dalam satu masa, semua benda ni dalam 1 bulan contohnya, dalam 1 masa. Mungkin tahun ni you nak upgrade 3 benda ni dulu, tahun depan. Sampai bila kan you nak upgrade, you nak beli software ni, you nak beli solution ni. Okay, benda yang berlainan. Kesian dekat PC, laptop you, PC, lagi staff you lah. Okay, banyak benda. Nak training ni lagi, nak banyak benda lah. Dengan jadi dah guna beberapa tahun, lepas tu nak upgrade kena bayar lagi kan. So bila guna sistem ni, kita one off saja jimat kos. Okay, next. Okay, yang paling penting sekali adalah jimat masa lah. Contohnya anda tidak perlu asyik mengadakan mesyuarat pembicaraan, hanya update progress dengan staff kan. Anda pula mendapat laporan dengan cepat lah tanpa tanya direct kepada staff apa yang anda ingin ketahui dengan pantas. Contohnya laporan dari semasa ke semasa, dan anda lebih banyak masa hanya berbincang perkembangan syarikat berbanding perkara yang sama untuk progres sesuatu kerja dilaksanakan. Okay, next. Okay, yang paling penting sekali, kita nak jaga tim kita ni, supaya tim kita ni lebih powerful dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Yang penting staff dan syarikat kita semakin berkembang dengan keyakinan pasukan kita. Sebab dia bekerja dengan sistem baru, lebih mudahlah dengan komplit semua keperluan ada dalam satu sistem saja. Okay, so itulah yang saya share untuk anda. Okay, boleh next. Siapa-siapalah yang rasa nak tahu lebih detail lagi, nak try dulu, nak buka access system, saya boleh bagi. Okay, boleh next. Okay, cuba. Okay, next. Okay, cuba korang access lah demo MyGo ni. Okay, ambil masa. Mungkin boleh berurusan saya selepas habis program live ni. So secara spesifik saya lebih mudah lah untuk ajar, untuk directly you nak tanya personally, tak ada masalah. You ambil dulu, ambil gambar pun tak apa, nak screenshot pun tak apa, boleh next. Okay, so ini adalah untuk you access lah link ni. Okay, siapa yang tak dapat masuk link ni, tak apa, boleh ambil nombor telefon saya nanti, saya akan bagi link yang betul, you boleh access lah. Okay, dalam link ni lah you boleh tengok secara demo lah, secara gambarannya. Sebenarnya kita punya sistem boleh pakai 2 bahasa. Siapa tak pandai bahasa Inggeris boleh pakai bahasa Melayu. Siapa rasa lebih nak professional business dia ataupun dia tak reti bahasa Melayu lah, boleh pakai bahasa Inggeris juga. So kita ada 2, tak ada masalah. So you boleh ambil gambar ataupun screenshot benda ni. Nanti lepas habis live ni ataupun esok ke lusa bila you free, you nak berurusan dengan saya boleh ajar you cara menggunakan sistem ni hanya pakai demo saja. You tak nak guna lagi tapi nak pakai demo. You nak mungkin nak bincang dengan team you, nak tunjuk mungkin someone ke untuk tengok yang lebih pakar lah. Okay, nak tanya pendapat dia. You boleh buka tengok account demo ni. You cubalah tengok dulu apa semua, and then you rasa macam you nak set Google Meet lah. Biar ajar dalam Google Meet dengan your team. I boleh explain, tak ada masalah, lagi bagus lah. Okay, at least orang kata dalam masyarakat kita je. So I tak boleh nak ajar spesifik satu untuk nanti orang kata dalam masyarakat tu lah I sangat jaga benda-benda tu lah. Okay, so ini adalah email. Dia akan, bila you buka link ni, dia akan, you kena masukkan email dan juga password, and then you boleh access terus sistem ni lah. Okay, okay, boleh kalau ada soalan boleh komen. Okay, so ni nombor telefon saya lah. Okay, 017-934-8974. Saya ulang, 017-934-8974. Boleh save nombor saya, nama Encik Rizwan. InsyaAllah saya kalau nak tanya hal-hal digital ke, nak sharing nak sharing your problem matter, nak create sistem baru, tak ada masalah. Bukan setakat MyGo je saya boleh provide, bukan produk saya je. Saya juga boleh provide. You ada plan nak buat sistem you sendiri, tak ada masalah, I boleh provide. Okay, boleh I boleh next untuk ni, boleh next sekejap. I boleh share, ini saya nak share untuk promosi untuk MyGo percuma lah, buat 2 klien bertuah. Last sebelum saya nak share promosi ni, saya nak bagi MyGo ni percuma je, buat siapa-siapa partisipan, 2 orang je, 2 company je yang bertuah. Okay, kalau boleh
boleh komen lah jawapan tu apa dia, siapa cepat dia dapat lah, tak ada masalah. Saya minta pihak SME Court lah boleh pilih siapa ke ataupun macam mana, sebab saya tak saya nak tawarkan benda ni special untuk partisipan SME Court. Dan saya bagi tahu terus terang lah, untuk lastly mungkin ada yang tanya, untuk subscribe MyGo ni every month-nya adalah RM350 sebulan. Bukan pakai third party, bukan pakai supplier luar, semua kita punya server, sistem kita, dan kita bagi 100% keperluan lebih 20 solution kepada you, bukan setakat finance je, HR solution je, semua kita bagi. Tak ada masalah, 350. Kalau you perlu satu je, kita akan bincang dari segi harga tu. Jangan risau, tak ada masalah. Untuk promosi MyGo ni kita bagi 2 kali yang bertuah. Boleh buka soalan. Saya rasa Tuan Pengarah boleh kita start untuk ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Khairul penerangan yang sangat komprehensif daripada macam mana digitalization ni bermula sejak daripada tahun 1700 lagi, daripada di mana orang kata Industrial Revolution 1.0 sampai ke Industrial Revolution 4.0 yang sekarang ni. Selepas tu Cik Khairul juga ada menerangkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan ataupun usahawan yang terkini berkaitan dengan bookkeeping, berkaitan dengan documentation dan sebagainya. Bersangkut paut juga dengan kita punya musibah-musibah yang berlaku sekarang, contoh macam COVID-19, banjir dan sebagainya. So perkara yang berkaitan dengan digitalization ni sangat penting untuk kita untuk kita usahakan di masa sekarang ni, di mana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi yang masih lagi mengamalkan pengurusan pengurusan perusahaan secara manual ataupun yang lama, kita sarankanlah untuk tuan-tuan dan puan-puan mengubah cara pengurusan tersebut kepada cara yang lebih mudah, lebih komprehensif dan juga lebih menyenangkan semua pihak. Tapi dengan menggunakan aplikasi MyGo ni, saya rasa personally lah, selepas saya dengar pencerahan daripada Cik Khairul ni, memang sangat memudahkan. Contohnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di mana perusahaan ataupun syarikat tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menggajikan pekerja-pekerja untuk menguruskan finance, accounting, human resource yang pelbagai bidang ni, so kita akan hire ramai pekerja lah dekat situ. So solusinya yang diberikan oleh MyGo ni, ERP, dalam kesemua bidang tersebut hanya menggunakan satu sistem saja, kita dapat mengawal ataupun kita menguruskan kesemuanya dalam satu sistem saja. So memang sangat menarik lah. Dengan kos yang dikatakan tadi sebulan hanya 350 cik, kalau saya tak silap saya dengar, untuk sistem MyGo ni, kita dah boleh menguruskan segala-galanya berkaitan dengan perusahaan kita ataupun perniagaan kita dalam satu sistem. Wow, memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan lah untuk pengurusan kita. Baiklah, saya rasa itu saja summary ataupun yang saya boleh berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Kita akan, sebab saya tengok tadi dekat kita punya ruangan live chat ni, ada beberapa soalan lah yang diajukan daripada kita punya penonton. Yang satunya tadi telah dijawab oleh Cik Khairul, iaitu berkaitan dengan soalan daripada Puan Siti Fatimah ni berkaitan dengan sistem ERP ni boleh digunakan kepada semua perniagaan, dan juga adakah dia boleh digunakan untuk costing suatu produk. So tadi dah dijawab oleh Cik Khairul. Dan satu lagi ni soalan yang agak general lah daripada penonton kita, daripada Puan Nija Hamzah. Dia bertanyakan soalan, iaitu bagaimana nak ubah pemikiran syarikat mikro atau penjaja kecil yang rasa digitalization ni adalah perkara yang tidak memberi manfaat tidak memberi manfaat atas faktor persekitaran, iaitu tak ada akses internet dan juga buta IT. Okey, sebagaimana kita tahu bukan saya nak kata di Terengganu, di mana-mana pun, kalau usahawan yang memang dia tidak begitu celik IT ataupun yang usahawan orang lama ni lah, orang kata dengan otai-otai ni, mereka lebih percaya
kepada sistem yang mereka telah lama gunakan daripada zaman-zaman dia mula perniagaan tahun 70-an, tahun 80-an tu sehingga sekarang ni, di mana sistem tersebut mereka lebih percaya. Dan dengan untuk peralihan kepada sistem kepada digitalization ni memerlukan masa lah untuk mereka orang kata belajar dan sebagainya. Mungkin pandangan daripada Cik Khairul boleh berikan sedikit pandangan berkaitan dengan persoalan daripada penonton kita ni. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengarah SME Court dan juga yang bertanya ini, iaitu daripada Puan Nija Hamzah. Okey, bagaimana nak ubah pemikiran cakap mikro penyeli kecil yang rasa digitalization ni adalah yang tidak memberi manfaat atas faktor persekitaran lah. Itu tak ada akses internet dan buta IT. So benda ni sebenarnya dia kena ambil masa sebenarnya untuk satu-satu tempat tu dari segi akses internet yang slow. Kalau kita tengok dari segi pendidikan pula sebelum ada virtual pelajar-pelajar sekolah kena pergi sekolah kan, kena belajar berjumpa guru. Sebelum tu kita buat secara online. Peraturan pengkaji sendiri yang menunjukkan bahawa tak memberi manfaat pun kalau kita bagi anak-anak kita belajar secara online dengan guru. Sebab inilah macam Puan Nija bagi tahulah, antaranya adalah kita kena ajar dulu pelajar-pelajar tu untuk cara menggunakan Zoom dan Google Meet dan cara menggunakan secara online lah untuk belajar. Dan guru tu pula nak mengajar kepada pelajar pula tak dengar sebab mungkin ada masalah internet dan pelajar pun ada benda yang sama, mungkin masalah internet. Jadi benda ni saya rasa Tuan Pengarah memang kena ambil masa lah sebenarnya untuk kita nak educate lagi yang buta IT ni, bukan setakat di kalangan kita je SME. Sebenarnya dia dah start daripada pelajar sebenarnya. Dia berkaitan dengan secara general lah. Dan dari segi akses internet pun dia makan masa lah untuk satu tempat tu sebab dia bergantung pada tempat tu sendiri. So kita tak boleh nak, saya pun tak berani nak cakap even kalau kita hebat secara mana pun sistem kita, even kita hebat secara mana pun ilmu kita, walaupun kita ada pengetahuan pasal IT dalam perniagaan, tapi kalau internet broken, tak boleh jalan tak Tuan? Ni MyGo ni, kalau internet broken, kan, tak boleh jalan tak sebenarnya? Tak boleh buka sistem tu sebab dia cloud. Betul. So kena buka melalui internet. So apa-apa pun memang kena ambil masa untuk kita nak pastikan persekitaran kita ni supaya tak ada masalah seperti ini, iaitu masalah internet. Dan untuk IT ni memang kita sendirilah kena, orang kata, kena start daripada anak kita dan kita sendiri pun benda yang sama. Kena dari hari ke hari kena ambil tahu pasal IT. Itu adalah diri kita sendirilah sebenarnya. Okey. Itu je pandangan saya. Okey, betul lah. Pandangan yang benar betul. Ia memang bersaling kaitlah dengan infra. Maksudnya sekiranya infra yang disediakan oleh kerajaan, contohnya macam kita punya internet access dan sebagainya, kalau complete dan tersedia ada, memudahkanlah untuk pengguna-pengguna untuk mengadaptasi daripada untuk digitalization ni lah. Betul. Dan seterusnya macam pelajar tu kan, maksudnya pendidikan awal internet tu perlulah daripada daripada peringkat sekolah lagi memang dah perlu. Sekurang-kurangnya asas digital tu sudah terpatri dalam diri pelajar tu sendiri, dan seterusnya dia boleh dibawalah sehingga ke masa depan lah pada pelajar tersebut. Saya setujulah. Okay. Ada satu lagi saya nak yang tadi Tuan, sikit lagi. Kalau kita tengok sekarang ni, saya kesian dekat syarikat macam penjajah lah kan. Diorang sebenarnya dia nak ada penendahan untuk belajar IT, dia nak transform bisnes dia tu. Yang peniaga kecil macam dekat tepi jalan, dia nak tapi tak ada platform yang boleh membantu mereka sebenarnya. Jadi persekitaran mereka tu sendirilah. So itu sangat penting lah untuk mana-mana pihak yang berkaitan supaya lebih lagi utamakan kepada mereka lah, khususnya macam Puan Nila bagi tahu ni lah. Ya, itu pendapat saya jugalah. Okey. Betul. Terima kasih. Okey, kita ada beberapa soalan lagi agak panas kat ni. Okey. Satu soalan lagi daripada Puan Siti Fatimah, satu lagi. Dia begitu berminat dengan sistem MyGo ni sebab dia ada tanya soalan berkaitan sistem MyGo ni lah. Okey, adakah sistem sistem MyGo ni mempunyai security yang tinggi? Maksudnya adakah kemungkinan akan dapat dihack ataupun berkaitan keselamatan lah dengan sistem ni? Mungkin Cik Khairul boleh bagi penerangan. Okey, terima kasih kepada Tuan. Okey, ini adalah soalan yang baguslah daripada Puan Siti Fatimah. Sebenarnya kita memang cyber security lah dia panggil. Okey, memang yang tinggi lah sebab kita yang create benda ni.
tak ada orang boleh hack lah sebab kita yang control. Kita ni ibarat macam Apple lah. Okay, Apple bukan mudah kita nak access sistem dia. Okay, kita nak gunakan sistem dia sebab dia yang create benda tu. Dia yang buat sendiri, dia yang boleh monitor. So tak ada orang boleh hack. Jadi kita memang ada team developer kita untuk jagakan klien ni dari segi cyber security tu sebab setiap klien yang akan datang kita akan siapkan semua dengan term condition agreement semua. Even kalau ada apa berlaku kita tak boleh jangka. So at least ada something yang boleh untuk kuatkan klien kita ni supaya dari segi keselamatan dia lah. Dan jangan risaulah, sebab kita ni bukan third party dan memang kita cyber security kita sendirilah. So tak ada isu untuk hack dan apa-apa isu teknikal yang lain. Terbaik. Saya rasa menjawab soalan yang diajukan oleh Puan Siti Fatimah tadi. Kita mungkin saya pergi kepada soalan yang terakhir lah untuk sesi kita pada hari ini sebab dah sejam setengah kita bersiaran secara langsung ni. Soalan daripada Puan Halimah beliau bertanyakan soalan berkaitan dengan soalan mungkin agak general jugalah. Sekiranya perniagaan menggunakan aplikasi MyGo sepenuhnya, bagaimana kita hendak mewujudkan peluang pekerjaan di dalam bidang perniagaan? Lepas tu, adakah line internet di suatu tempat mempunyai line yang bagus di semua negeri di dalam Malaysia? This one mungkin soalan agak general dulu. So mungkin Cik Khairul boleh bagi sedikit jawapan ataupun komen berkaitan soalan ni. Terima kasih kepada Puan Halimah. Untuk sekiranya perniagaan menggunakan aplikasi MyGo sebenarnya mari kita nak wujudkan. Sebenarnya untuk peluang pekerjaan ni dia bergantung kepada untuk macam job vacancy lah punya, macam contohnya Indeed.com, Jobstreet, Career.net dan sebagainya. Itulah yang peluang-peluang secara digital lah lebih tepat lah, lebih cepat lah untuk orang mendapat informasi pasal pekerjaan ni dengan menggunakan aplikasi MyGo ni lah. Sebab bila kita access dekat MyGo ni, dia bukan macam kita nak promosi perniagaan kita untuk MyGo. Dia sebenarnya untuk bantu dalaman operasi syarikat kita. So kalau nak relate dengan peluang pekerjaan tu sebenarnya tak ada masalah. Itu atas mana-mana syarikat, maknanya dia nak buka peluang pekerjaan tu untuk mana-mana staff, dia nak promote terus. Maknanya skop kerja tu menggunakan sistem MyGo ni lah. So itu orang kata pekerja tu peluang pekerjaan tu dia nampak ini mudahlah kerja kan sebab menggunakan sistem, maknanya kita dah bagi tahu dah skop-skop tu. Menggunakan sistem jimat masa dan tak ada kerja sampai lebih masa, bergantung pada staff lah. Kalau nak kerja lebih masa dia nak OT, ada setengah pekerja ni dia suka OT. So tak ada masalah, kerja hanya menggunakan phone, update sistem pakai phone apa semua. Kalau kita tahu benda-benda tu, jadi kan peluang pekerjaan tu bila orang nampak tu sangat orang kata tersebar sebab benda baru. Biasa kalau kita buka peluang pekerjaan ni, apa yang kita bagi tahu? Kita nak kalau boleh skop-skop tu datang awal, solat 5 waktu, benda-benda umum je. Kerja kena dengan tinggi kan. Cuba kita spesifikkan dengan skop terus dengan pendigitalan ni, insya-Allah. Saya rasa peluang pekerjaan ni bila adanya MyGo ni dia akan lebih mudah lah, lebih tersebar lah untuk peluang pekerjaan tu. So itulah yang kita nampak. Dari segi line internet ni dia bergantung pada tempat tu sendirilah. Sebab saya tak boleh nak katakan bila adanya MyGo ni dia boleh internet slow ke, laju ke, tak ada masalah. Untuk MyGo sebenarnya dia nak ada internet je. Kalau internet slow laju pun tetap boleh access, tak ada masalah. Your company still boleh going on lah. Still ada MyGo ni, tak ada masalah. Dia nak ada internet je. Kalau tak ada internet tak boleh access lah. So dekat phone pun sama. You nak buka apps pun you kena ada internet. So itulah saya boleh cakap. Menarik. Kita sebab saya nampak ni ada satu soalan ni soalan mudah tapi kita tak perlukan jawapan yang tu kot. So soalan daripada ZAZ dia bertanyakan soalan berkaitan dengan dalam suatu masa bolehkah sistem ini diakses oleh ramai staff? Itu satu. And then soalan bonus daripada saya lah. Ni last lah. Ini kita tutup last ni. Last yang betul-betul last ni. Contoh MyGo ni
dia boleh kita tengok menggunakan laptop, iPad, handphone sekali kan, maksudnya kan. Okey. Dia web based system ataupun dia application yang kita boleh, Okey. dia ada boleh download apps. Okey. Itu soalan Okey. pasal. Alright. Itu soalan yang sangat bagus lah sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Tuan juga atas soalan tu. Saya nak jawab untuk Puan Z ni. Okey, dia unlimited untuk siapa-siapa pengguna, sebab tu kita buka ni untuk CRM, untuk klien, customer. So untuk staff totally memang unlimited lah sebab kita pakai cloud base. So berapa ramai, berapa ribu you punya pekerja, semua boleh. Ni yang klien-klien kita yang bidang kosmetik ni, you tahulah kan agent sampai 10,000 dropship saja. Tak campur dengan agent lagi. Oh, cakap semua nak access dalam sistem MyGo. So tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk soalan yang kedua daripada Tuan, kita boleh access dua-dua lah. Satu untuk web web page dan juga apps. Untuk apps kita akan buat launching insya-Allah by this year untuk MyGo, dan sebab kita ada lagi platform-platform lain kita nak access dalam aplikasi Hello My Time, dan pada masa sama aplikasi Hello My Time tu you boleh directly dengan MyGo you punya company lah. So tak ada masalah. So untuk MyGo ni setakat ni untuk web dulu. InsyaAllah after raya boleh start dengan aplikasi. InsyaAllah Tuan. Okey, menarik, terbaik. Okey, alright, saya rasa cukup kot sesi Q&A kita pada hari ini. Alhamdulillah, banyak soalan-soalan yang diberikan. Ni pun ada beberapa lagi soalan yang saya rasa tak sempat untuk kita jawab pada hari ini, tak apa, sebab masing-masing kita ada komitmen yang lain. Okey, saya rasa sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih lagi saya nak ucapkan kepada pihak Hello My Time, daripada Cik Muhammad Khairul Rizwan juga sebab sudi sama-sama berkongsi maklumat, berkongsi info berkaitan dengan pendigitalan buat masa sekarang, dan juga produk yang ataupun sistem yang disediakan oleh Hello My Time berkaitan dengan ERP, MyGo Enterprise Resource Planning ni, di mana memang sistem yang sangat-sangat boleh membantu usahawan-usahawan kita di luar sana. So insyaAllah sekiranya kita ada persoalan lain, kita akan PM tepilah dengan Cik Khairul Rizwan nanti. Kalau ada apa-apa soalan daripada PKS kita akan cuba PM tepi, dan kita akan minta consultation directly daripada Cik Khairul Rizwan lah, dan kita akan channelkan usahawan yang berminat nanti untuk sistem MyGo ni kepada pihak Hello My Time di masa depan insyaAllah. Dan bagi dua klien bertuah tadi tu yang pihak Hello My Time berbesar hati untuk menghadiahkan ataupun memberikan langganan secara percuma untuk package MyGo nanti, kami di pihak Semicorp kita akan pilih dua penonton daripada penonton hari ini saja yang bertuah ni, yang mana kita nampak memang penonton yang betul-betul full lah menonton daripada awal sehingga akhir. Kita akan berikan detail penonton tersebut kepada pihak Hello My Time, dan pihak Hello My Time akan terus berkomunikasi dengan mereka lah untuk menyampaikan hadiah tersebut kepada mereka. Baiklah, itu saja sesi kita pada hari ini. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Khairul Rizwan atas perkongsian ilmu dan maklumat yang diberikan. Dan saya harap perkongsian hari ini yang sangat-sangat berilmiah dapat membantu usahawan kita di luar sana yang sama-sama dengar pada hari ini untuk sama-sama memajukan perniagaan masing-masing dengan selari dengan kehendak digital, kehendak persekitaran dan digitalisasi sekarang ni. Okey, sampai sini saja sesi kita pada ini. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Okey.